Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ni kita baca ayat 30. Betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. Walau tara iz wuqifu ala rabbihim, dan sungguh ngeri jika engkau melihat kepada mereka di hadapan Tuhan mereka. Qala alaysa hadza bil haqq, lalu Allah berfirman, bukankah hari kiamat ini suatu perkara yang benar? Qalu bala wa rabbina, mereka menjawab, benar demi Tuhan kami. Qala fadhuqul azab bima kuntum takfurun, Allah berfirman lagi, oleh itu rasakanlah azab siksa neraka dengan sebab kamu telah kufur mungkar. Ayat sebelum ni menyatakan bagaimana nasib yang bakal diterima oleh orang-orang yang menolak kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad, meskipun mereka telah dibentangkan di hadapannya dalil-dalil kebesaran Allah menerusi pameran alam al-kaum ini, langitnya, buminya, ini semuanya ayat-ayat Allah yang menunjukkan bahawa hidup semula pada akhirat adalah satu kebenaran. Sekarang pada ayat yang kita akan baca di sini, Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan kepada kita satu ringkasan, satu taklimat yang ringkas kepada mereka yang mengingkari hari bangkit ini, mengingkari hari akhirat yang penuh dengan pembalasan pada hari itu. Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan di sini hakikat akhirat ini dalam satu bentuk yang ringkas. Kita barangkali kalau kita nak melihat dunia, kita nak belajar dunia, tak usahlah kita katanya kita ni nak pergi ke Mekah lah, nak pergi ke Mekah saja, nak pergi tawaf, dibuatnya Kaabah kecil, dia buat kotak kecil Kaabah, mari tawaf di sini. Ya, sebenarnya akan dilihat begitulah. Macam itulah dia buatnya garisan di sini, kemudiannya rukun Hajarul Aswadnya di sini, rukun Yamani, rukun Syami di sini. Jadi bila pergi ke Mekah nanti, kita pun nampak jelaslah, oh macam ni. Sebab kita tengok dah Mekah, Kaabah kita di Masjid Taqwa dulu. Kita waktu latihan dulu. Mengapa demikian? Kerana itulah gambarannya nanti yang akan kita lihat nanti waktu di Mekah. Gitu. Kita nak belajar sejarah geografi dunia, dia bawanya peta dunia kecil ya di sini, saya buka kaki ya duduk, tapi dalam ni semua ada ni, timur, barat, Amerika lah, mana semua ada di sini ni. Tolak sikit ya, di sini ni negeri Amerika, di sini Malaysia, di sini semuanya begitu. Manusia ini kadang-kadangnya ilmu dia tak sampai. Kalau kita nak cakap dengan mulut ni mesti ada ni peta akhirat. Tujuannya untuk melihat bagaimana gambaran yang sebenarnya nanti. Dinyatakan di sini walau tara iz wuqifu ala rabbihim. Kalaulah ngeri sungguh jika kau melihat kepada mereka di hadapan Tuhan mereka, ngeri. Dinyatakan ngeri ini kepada orang yang hidup di dunia. Ngeri di dunia lain daripada ngeri di akhirat. Tetapi sekurang-kurangnya untuk memberitahu bahawa di sana adalah ngeri. Jadi mudah-mudahan dia boleh membantu ya, untuk mengetahui keadaan masyarakat bagi seorang penyelidik, lain daripada dia menyelidik sesuatu yang bersifat kebendaan. Katakanlah kita ada sebiji apple.
Kita boleh tengok di atas, kita boleh balik atas bawah dia, mana tempat baik, mana tempat buruk. Kita pun ambil keputusan bahawa barang ini tidak baik ni sebab dia ada cala-cala. Demikian juga kita melihat rumah ni baik ke tak baik. Kita masuk dalam rumah, kita tengok pintu belakang, pintu depan, atas, bawah, kemudian kita tengok atap dia, okey, semuanya. Kalau ada bocor, kita pun dapat keputusan ini barang ni tak baik ni. Tapi akhirat kita tidak dapat melihat. Akhirat tidak. Akhirat ni bagaikan kita menyaksi, kita ingin mengkaji satu masyarakat. Ingin mengkaji masyarakat ini, kita akan kadang-kadang kita lihat sebuah masyarakat itu mula-mulanya baik, akhirnya runtuh. Kadang-kadang sesuatu itu baik buruk pada mulanya, tapi akhirnya baik. Begini kajian tentang masyarakat. Kajian tentang akhirat ni bagaimana? Kajian tentang akhirat ini, Allah menyatakan di sini bahawa akhirnya, walaupun dalam dunia ini nampaknya baik, tetapi akhirnya buruk bagi mereka yang mendustakan hari akhirat, lalu mereka menjadikan nafsu mereka sebagai raja. Tidak akal dijadikan sebagai raja. Hati mereka, telinga mereka, mata mereka ditundukkan kepada kehendak nafsu, maka mereka akan mengalami suatu keadaan yang sangat buruk di akhirat. Sebaliknya, jika mereka menuruti kehendak hati dan akal fikiran, mereka akan menjadi manusia yang baik. Di sini digambarkan bagaimana manusia yang menyerahkan mata telinganya kepada kehendak nafsu, tidak kepada kehendak hati dan akal fikiran. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim, dan sungguh ngeri jika engkau melihat, kata mereka, melihat kelak mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka ketika berapa nampak. Jika engkau melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka, yakni pada hari akhirat. Mereka ini siapa? Melihat, merujuk kepada ayat 29 dahulu, menyatakan orang kafir menyatakan hidup sebenarnya hidup di dunia ini saja, tetapi tidak ada lagi bangkit pada hari akhirat. Orang yang seumpama ini, kalau engkau lihat, hai Muhammad, ngeri betul mereka ini. Bagaimana keadaan mereka pada ketika itu, ketika mereka berada di hadapan Tuhan nanti? Allah menyatakan, alaisa hadza bil haqqi, bukankah ini satu perkara yang benar? Pada hari akhirat nanti, bagaimana untuk dilihat semua sekali, dengan titian siratal mustaqimnya, dengan nerakanya, dengan segala tingkatan neraka yang begitu besar. Neraka ini kita jangan anggap sebagai sesuatu yang kecil. Tidak, besar. Dia lebih besar daripada alam bumi, alam langit, jauh lebih besar alam neraka. Demikian juga alam syurga, demikian juga siratal mustaqim. Ini semuanya ini besar. Tidak besar berbanding dengan alam-alam yang pernah kita ketahui. Alam dunia ni pun besar alam akhirat lagi. Jadi pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala ingin bertanya orang yang berada di hadapan Allah, yang dipanggil berada di hadapannya. Dia bawa satu peta kecil di hadapannya. Peta ini penuh dengan azab nerakanya, nikmat syurganya, segala macam jenis azab. Tuhan akan bertanya, alaisa hadza bil haqqi, bukankah ini akhirat yang kamu dustakan dahulu, suatu hakikat yang benar? Ditunjukkan kepadanya, dia tunjuk Kaabah olak-olak dululah. Ni di sini mula tawaf, kemudian di sini pulaknya nak berhenti, di sini kena baca Rabbana atina fid dunya hasanah, di sini dia tanya dalam suatu keadaan yang diperkecilkan. Diperkecilkan suasana, diperkecilkan alam akhirat yang penuh dengan kengerian itu di hadapannya. Hei Muhammad, kalau waktu itulah kamu lihat mereka ngeri betul. Diperlihat kepada mereka bagaimana ular yang besar, diperlihatkan kepada mereka bagaimana api neraka, diperlihatkan kepada mereka bagaimana pula orang yang berada di hadapan di atas titian siratal mustaqim, bagaimana pula keadaan sebelum daripada meniti siratal mustaqim ketika di padang mahsyar, ketika manusia tenggelam dalam peluh. Ada di antaranya yang tenggelam paras hidungnya, ada yang tenggelam paras bagai-bagai mengikut keadaannya. Kalau engkau lihat manusia ini pada ketika itu, ngeri ini datang daripada mana? Lau tara, kalau engkau lihat. Tak ada jawab di sini. Walau tara, jika engkau lihat, yakni ngeri betul kau lihat. Qala alaisa hadza bil haqqi, Tuhan bertanya, bukankah ini suatu perkara yang benar? Tuhan bertanya, bukankah ini suatu yang benar? Memang benar.
Tapi mengapa ditanya? Ditanya untuk menghinakan seseorang itu, untuk menghinakan seorang yang melakukan kesalahan. Dia kata dia tak masuk jalan yang dilarang masuk. Kemudian kita katakanlah pegawai yang jaga itu, kamu tak nampak ke ni? Kamu tak nampak ke ini tanda jalan yang dilarang masuk misalnya? Dia tidak tanya, dia memperli, dia menghinakan orang yang pesalah itu dengan bertanya, kamu tak nampak ke? Hari akhirat pun begitu. Allah bertanya, alaisa hadza bil haqqi, bukankah perkara ini benar? Pertanyaan yang seumpama ini pada hakikatnya bukan tanya, tapi untuk menghinakan. Kadang-kadangnya tangan di atas kepala dia, tolak ni, dia hantuk kepala ni, kamu tak nampak ke ni perkara ni? Kamu tak tahu ke perkara ni yang benar? Soalannya begitu, maksud yang dinyatakan dalam ayat ini. Alaisa hadza bil haqqi, bukankah perkara ini benar? Qalu bala wa rabbina, mereka menjawab, bala, demi Tuhan kami. Bala ya, wa rabbina, dan demi Tuhan kami. Maknanya memang benar perkara ini, yakni janji kamu pada hari akhirat nanti bahawa ada dosa dan pahala dan ada pembalasan syurga dan neraka. Bala wa rabbina, memang benar. Tetapi pengakuan kebenaran pada ketika ini sudah tidak berfaedah lagi, kerana sudah ditutup pintunya sewaktu dia nazak di dunia dulu lagi. Waktu nazak di dunia sudah ditutup pintu taubat. Oleh kerana itu nasib akan diterima pada hari akhirat nanti tidak boleh diubah lagi. Qalu bala wa rabbina qala fazuqul azab bima kuntum takfurun. Katanya lagi, qala, firman Allah kepadanya, fazuqul azab, rasakanlah azab, bima kuntum takfurun, dengan sebab kamu kufur. Bima dengan barang, bukan dengan sebab, dengan barang yang kamu kufur. Hendaklah kamu rasa ni dia merujuk kepada 3 perkara. Pertama, rasa makan. Yang kedua, rasa minum. Yang ketiga, perasaan suka duka. Ini termasuk di dalam rasa. Dalam bahasa Arab ada disebut akala makan juga. At'ama, beri makan. Ta'ima, makan. Ta'amu, makanan. Al-aklu, makan. Makanan akala ni dia makan saja. Makanlah, tak masuk minum, tak masuk rasa gembira, rasa duka. Oleh kerana itu, zaqa, dia tidak kata zaqa rasa al-akla, tapi zaqa at-ta'ma. Zaqa at-ta'ma, dia merasakan at-ta'mu. At-ta'mu ni meliputi makan, minum dan perasaan duka, suka duka. 3 perkara ni masuk dalam zaqa. Fazuqul azaba, oleh kerana itu rasakanlah azab. Azab pada makanannya, azab pada minumannya, azab pada perasaannya. Ketiga-tiga ni masuk. Fazuqul azaba, rasakanlah azab. Azab pada makanan dinyatakan dalam Al-Quran, makanan daripada duri. Bila dia makan ni, luka bermulut, luka berdarah mulut. Kenapa? Yang dia makannya itu syajarataz zaqumi ta'amul asid, kal muhli yaghli fil butuni ka ghalyil hamim. Makanannya itu daripada duri. Ada di antara makanan ini seperti tembaga yang mendidih, yang bila diminum menghancurkan segala orak perut. Yaghli fil butuni ka ghalyil hamim. Begitulah makanan yang akan dirasai nanti oleh orang-orang yang menderhakai Allah dan mendustakan pembalasan pada hari akhirat. Demikian juga perasaan juga akan dirasa oleh seorang itu. Bagaimana perasaan dinyatakan di dalam surah Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Dari sudut perasaan pula, betapa duka citanya orang pada hari ini. Ibu yang memegang anaknya yang sedang menyusu hilang entah ke mana, lupakan anaknya. Sudah tidak, disebabkan huru-haranya pada hari itu. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, ibu yang sedang mengandung boleh melahirkan kandungan yang kandungannya.
disebabkan duka cita pada hari itu. Itu dibayang dalam Al-Quran. Wa taranna sasukara wa ma hum bisukara. Engkau lihat manusia pada hari ini mabuk, hakikatnya mereka tidak mabuk, walakinna azaballahi syadid, tetapi azab Allah yang begitu berat. Berat dari sudut rasa makanannya, berat dari sudut rasa minumannya, berat dari sudut perasaan jiwa dan tekanan padanya. Oleh itu katanya fadzuqul azaba, rasakanlah azab, bima kuntum takfurun, disebabkan apa yang kamu engkarkan dahulu. Sebab ini yang dirasa ini pun sesuatu yang aneh. Yang dirasakan di sini bukannya makanan seperti makanan dunia, tidak seperti minuman di dunia, tidak seperti perasaan yang ada di dunia. Perasaan itu disebabkan kekufuran. Kufur menjadi punca masalahnya, menyebabkan seorang itu terseksa makannya, minumnya dan perasaannya. Inilah dia perasaan, gambaran rekas yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang bakal diterima orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari bangkit. Satu gambaran yang sangat ngeri, rekas tetapi padat dan mencukupi. Gitulah dia. Kemudian seterusnya, qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah. Ini ayat yang memperkatakan siri yang lain pula tentang hari akhirat. Katalah dulu Allah Subhanahu wa taala.